Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan hasil model yang telah kami laksanakan di bawah satu program yang diberi nama Program Alam Sekitar Hari Bumi. Program ini dianjurkan oleh pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Temenggong Ibrahim. Program ini juga dilaksanakan di kawasan sekitar Padang Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Temenggong Ibrahim, dan rasional program ini dilakukan adalah untuk memberikan kesedaran terhadap pelajar-pelajar di Institut Pendidikan Guru terhadap penggunaan plastik yang berleluasa pada masa kini. Selain itu, penggunaan plastik yang semakin berleluasa ini tidak dapat dikawal oleh pelajar-pelajar di IPG KTI disebabkan oleh penggunaan yang terlalu banyak, kesedaran terhadap sayang terhadap kesekitaran pun kurang, dan kurang galakan atau kurang didikan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Model persembahan kami iaitu diberi nama tanaman Babylon, yang bermaksud tergantung. Kami membuat tanaman ini adalah berunsurkan barang kita semula. Antaranya adalah botol plastik, tali rafia dan tisu. Tanaman yang kami gunakan adalah kacang hijau. Oleh itu, kami akan menyatakan proses-proses dalam melaksanakan model pembentangan kami ini. Hai, saya akan menerangkan proses pelaksanaan model ini. Proses pelaksanaan terbagi pada 3: sebelum, semasa dan selepas. Mari kita pergi ke sebelum. Proses sebelum. Kami melakukan pembincangan terhadap model yang ingin dilaksanakan. Betul, kami menyediakan bahan-bahan yang kita semula dalam pembuatan model ini sebab kita nampak di sini model ini menggunakan bahan kita semula. Kita ingin mengurangkan penggunaan plastik dalam kalangan pelajar, siswa-siswi IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Yang ketiga, kami juga membuat pembacaan tentang tumbuh-tumbuhan secara spesifik supaya mereka dapat tumbuh dan membesar dengan baik di dalam tumbuhan pasu Babylon kami. Yang keempat, kami menyediakan alat-alat yang tidak mengandungi bahan-bahan kimia. Sebab kalau alat yang mengandungi bahan kimia ni mungkin akan menyebabkan pokok tersebut terbantut. Yang kelima, kami merancang reka bentuk yang sesuai dengan kawasan yang ingin diletak supaya terlalu besar atau terlalu berat, dia mungkin akan mudah jatuh. Yang seterusnya, kami mengukur kebarangkalian model ini boleh bertahan dengan susunan kawasan yang diletakkan. Jika kita lihat, kalau model ini dia boleh diletakkan di indoor dan outdoor. Yang seterusnya, kami memastikan reka bentuk tidak menggunakan ruang yang luas dan menggunakan ruang yang optimal. Macam kita lihat ni, dia tak perlukan ruang yang luas. Yang terakhir, memastikan model dapat disediakan dengan kukuh. Mari kita pergi ke proses masa pula. Proses masa. Kami memotong bahan-bahan yang disediakan dengan ukuran yang telah dibuat supaya tidak berlaku ralat. Yang kedua, kami membuat lubang pada botol supaya tumbuhan yang ditanam dapat air yang mencukupi. Lubang tersebut kami buat di bawah botol tersebut, di bawah 3 pasu yang anda dapat lihat, kuning, merah dan biru. Bawah ni ada lubang. Meletakkan medium pasir yang telah disukat ke dalam bekas yang telah disediakan. Anda lihat dalam ni ada pasir yang telah disukat mediumnya. Kemudian kami akan meletakkan tisu yang lembap ke atas medium pasir untuk membekalkan kelembapan kepada tumbuhan. Yang seterusnya, menggunakan warna dari bahan semula jadi untuk mencantikkan model. Yang anda lihat ni, ini adalah bahan semula jadi yang kami gunakan untuk menjadikan dia warna dengan menarik. Seterusnya, kami menggunakan tumbuhan kacang hijau
untuk kami punya model. Okey, semasa selain itu kami juga menyiram air ke bahagian atas takungan air yang ini di atas ni. Meletakkan model di kawasan telah disediakan supaya mendapat nutrien yang cukup. Maksudnya yang tempat dia sesuai, kita akan letak dia tempat yang boleh ada matahari supaya pokok-pokok ni mendapat nutrien yang mencukupi. Selepas melaksanakan model, kami bertiga akan dibahagikan tugas untuk meletakkan model di tempat yang dikehendaki, memastikan setiap model palsu mendapatkan air yang cukup supaya tidak ada berlaku cantuman air, mengambil kelembapan pada tisu supaya model palsu tidak terlebih air. Sebab kita tahu bila pokok terlebih air, dia akan terbantut. Melihat perkembangan pertumbuhan tersebut supaya kita dapat sama ada kita tengok tumbuhan tu mampu untuk atau tidak untuk membesar dalam model ini. Memastikan model berada dalam keadaan baik. Kalau dia tidak dalam keadaan baik, nescaya dia punya pokok pun tidak dalam keadaan baik. Pastikan tiada jangkitan pada tumbuh-tumbuhan sebab kita tahu pokok-pokok senang diserang jangkitan daripada vektor-vektor seperti lalat dan sebagainya. Okey, yang seterusnya meletakkan ubat jentik-jentik dalam takungan air untuk mengelakkan nyamuk bertelur. Jadi, takungan air kami letakkan di sini dan di atas. Okey, yang terakhir, kami akan menjaga kebersihan persekitaran model kami supaya tidak merosakkan tumbuhan. Langkau kepada kekuatan dan kelemahan model. Macam biasalah, kalau sesuatu perkara tu wujud, mesti adanya pro and cons dia kan. Jadi kita pergi pada kekuatan model terlebih dahulu. Alright, model ini direka untuk kawasan yang kecil serta mudah untuk mendapat cahaya matahari. Di mana kita tengok model ini hanya perlukan penggantungan daripada tali tersebut untuk menyokong model ini digantung. Seterusnya, model ini juga menggunakan keseluruhan daripada bahan kita semula. Di mana dari atas sampai ke bawah, kita gunakan bahan kita semula seperti botol plastik yang bekas minuman dan pasu-pasu yang menggunakan pasir dan tanah yang sesuai untuk pembenihan anak benih. Seterusnya, model ini dapat meminimumkan air serta memaksimalkan perkembangan anak benih. Kerana apa meminimumkan penggunaan air? Kerana air-air yang berlebihan dari atas pasu ni akan terus menitik ke bawah sehingga boleh digunakan oleh pasu bunga yang bawah ni. Okey, seterusnya, model pasu ni boleh memuatkan 3 tumbuhan dan lebih. Kerana apa? Sebab pada model ini kita terdapat 3 pasu bunga yang berbeza. Kita boleh tanam anak benih bunga matahari ataupun anak benih kacang hijau dan sebagainya. Yang keempat boleh kita corak pada model ini adalah berkonsep mesra alam kerana dekorasinya serta penggunaan bahannya yang tidak wujudnya bahan kimia dalam penghasilan model tersebut. Seterusnya, model ini juga boleh menjadi perhiasan rumah sebab
model ni hanya perlu gantung dan boleh buat perhiasan lain lah, seperti nak warna ke macam ni, ataupun nak hias tampal-tampal benda lain ke. Okey, baik, yang terakhir sekali, mesra pengguna. Sebab apa mesra pengguna? Sebab pasu bunga ni kita tak perlu jaga dengan rapi. Sebab kita kena cara penggunaannya adalah dengan meletakkan air di atas ni. Jadi air tu akan turun ke bawah serta meresap dalam tanah yang ada dalam 3 pasu ni. Air yang berlebihan dia tidak akan mengendap dalam pasu ni, akan tetapi dia akan turun ke dalam bekas yang terakhir sekali, kat bawah sekali ni. Saya tengok ada bekas bawah sekali ni. Kalau air yang lebih-lebih dalam ni, kita akan boleh gunakan dia untuk siram balik pada keesokan hari ataupun hari-hari yang lain lah. Okey, baik. Selesai sudah kekuatan model. Seterusnya kita pergi kepada kelemahan model lah. Apa kelemahan model ni? Adalah model ni boleh dikatakan tidak kukuh kerana hanya menggunakan tali saja tanpa disokong oleh mana-mana bahagian antara 3 pasu bunga tu. Jadi model ini senang diterbangkan lah kalau angin tolak kan. Macam ni tengok ni dah bergerak lah. Jadi model ni kurang kukuh, kelemahan yang dapat kami cari. Seterusnya, tumbuhan yang dewasa mungkin perlu diubah kerana saiz pasu bunga ni takkanlah pokok bunga besar boleh muat pasu ni kan. So kita boleh tanam yang ringan-ringan je. So kat situ dah nampak anak benih. So pemilihan pokok bunga pun ada jenis dia lah untuk tanam dekat pasu bunga ni. Seterusnya, benih yang diletakkan adalah terhad sebabkan pasu bunga yang kecil tak boleh letak banyak lah. Dia akan tumbuh dalam 2-3 anak pokok itu je lah. Seterusnya, perkembangan mungkin terbantut kerana jarak antara pasu dengan pasu ni kita nampak jarak antara ni adalah pendek kan ataupun rapat. So mungkin pokok yang tumbuh tu terbantut lah. Seterusnya, susunan pasu tidak kemas kerana jarak antara pasu-pasu yang lain adalah berbeza. Macam tengok sekarang pun dah nampak ada yang sengit-sengit. Jadi itu kelemahan dalam model yang kami hasilkan. Yang terakhir sekali, pengaliran air kurang berkesan kerana terdapat pasu yang mempunyai pengaliran yang kurang berkesan akibat daripada lubang yang kecil. Antara pasu-pasu ni ada lubang di bawahnya yang untuk kita buat sistem pengaliran, mana air akan jatuh antara pasu dengan pasu, lebihan air tu. Tapi kalau tengok dekat sini, pengukuran lubang tu adalah berbeza sebabkan kesilapan kami sendiri sebelum membuat model ni tidak mengukur dengan tepat. Jadi itu boleh menyumbang kepada kelemahan model kami sendiri. Jadi setakat itu sahaja yang boleh saya nyatakan kekuatan dan kelemahan model kami. Terima kasih. Dalam melaksanakan model persembahan kami ini, kita mestilah tahu tugas-tugas ahli dalam kumpulan. Yang pertama adalah Muhammad Amirul Ashraf, iaitu tugas beliau adalah menyediakan reka bentuk model pasu. Kita boleh lihat di sini bahawa reka bentuk model pasu ini adalah diambil daripada ukuran botol plastik, iaitu daripada botol plastik tu kami akan potong setengah dan akan ambil bawahnya sahaja. Seterusnya, tugas beliau adalah memastikan diameter model dalam ukuran yang betul. Maksudnya kat sini, diameter bagi botol ini adalah 0.5 cm sahaja. Jadi kita perlu pastikan yang setiap antara 3 botol ni mempunyai diameter yang sama supaya air yang dibekalkan kepada setiap botol-botol ni tidak melebihi atau tidak kurang. Seterusnya adalah menyediakan medium tanah untuk anak benih. Tanah yang kami gunakan adalah bercampur dengan tisu yang diletakkan ke atas tanah tersebut dan kami letakkan biji benih di atas permukaan tisu tersebut. Seterusnya adalah memastikan paras air di dalam tabungan cukup untuk anak benih. Seperti yang kita tahu, air yang berlebihan akan menyebabkan proses terbantutnya anak benih, dan kalau kekurangan air pula akan mengurangkan pertumbuhan anak benih juga.
Seterusnya adalah tugasan Aiman Fikri, iaitu beliau akan menyediakan bahan untuk model. Bahan-bahan yang digunakan adalah tali, botol plastik dan tanah serta tisu. Okey. Yang kedua adalah membeli biji benih dan menyediakan alatan yang diperlukan. Biji benih yang kami gunakan di sini adalah kacang hijau yang didapati di pasar raya yang terdekat. Seterusnya adalah membuat kerja pertukangan pada model pasu yang disediakan. Dalam melaksanakan pasu ni kami memerlukan pertukangan seperti alatan drill untuk menumbuk lubang, pisau untuk membelah botol menjadi separuh. Dan tugasan terakhir adalah tugasan saya, iaitu memastikan model pasu ini bersambung antara satu sama lain menggunakan tali-tali yang disediakan. Seterusnya adalah memastikan kelembapan tanah yang sesuai untuk biji benih, iaitu kelembapan ini amat diperlukan oleh setiap tumbuhan supaya kekal segar. Yang ketiga adalah memastikan perkembangan anak benih mempunyai proses yang baik dalam tumbuh saranya. Kalau kita lihat, kalau biji benih itu telah tumbuhnya bunga, bermaksud biji benih kita dalam keadaan yang subur. Dan yang terakhir sekali adalah mencantikkan model dengan warna. Warna-warna yang kami gunakan adalah merah, hijau, merah, kuning dan biru. Secara keseluruhannya lah, yang boleh saya rumuskan di sini bahawa plastik ni merupakan perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Tetapi cara penggunaan haruslah dihadkan supaya kesihatan alam sekitar dan terhadap diri manusia sendiri lebih terjamin. Oleh itu, saya harap model yang kami telah ciptakan ini dapat mengurangkan lagi penggunaan sisa terbuang.